Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sekalian, selamat kita bertemu malam Jumaat. Apa khabar semua? Malam ni saya kira ramai juga yang menunggu. Saya dah dapat feedback tadi sebelum saya mulakan. Saya baca dulu you punya komen tentang announcement saya nak cerita. Sebenarnya saya bercadang nak cerita ni 2-3 hari lagi, tapi semalam saya dapat satu kes yang seorang ibu di mana anaknya dapat diagnosis yang agak serius, iaitu penyakit leukemia, cancer of the blood. Baru anaknya berumur 10 tahun. Saya merasakan sesuatu yang saya terpaksa cerita. Apa yang kena buat waktu, sama ada anda sendiri yang kena kanser ataupun anak anda ataupun adik-beradik anda yang kena kanser. Sebab apa? Tuhan bagi sedikit pengalaman bagi saya, sebanyak 2 kali sebenarnya, 2001 sekali dan 2011. Hampir break 10 tahun tu untuk berkongsi cara-cara yang boleh kita bantu bagi mereka yang belum lagi berpengalaman. Ini saya kira bagi mereka yang dah didiagnose. Today the doctor tell you, yes, I'm sorry, you dah confirm kena cancer. Jadi kalau sekarang you semua dapat berita macam ni, macam mana reaksi you dan apa yang you perlu buat. Sebab semua reaksi berbeza antara seorang sama seorang, maka kita harus bagi jalan bagi mereka yang harus melalui proses krisis awalan tu. Nanti saya cerita juga, tapi sementara tu boleh tak you tekan share dulu, sebab saya rasa ramai yang perlukan bantuan ilmu ni. Sebenarnya dia ada ilmu dia ada dia punya cara dia supaya tidak teruk sangat. Dahlah diagnosis ataupun pengesahan kanser tu satu cerita, betul tak? Tapi cara you kendalikan dia tu adalah merupakan satu lagi masalah besar kalau kita tak berapa berpengalaman. Memang kita tak ada pengalaman. Samalah macam saya yang cakap ni masa mula dulu. Lah ni bolehlah cakap kan, tapi orang kata kalau hang tak kena hang tak tahu, betul tak? Jadi okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu ramai daripada anda yang menunggu-nunggu cerita-cerita macam ni. Bukan sesuatu yang kita boleh just ketawa, tapi kita kena ambil dengan hati yang terbuka. Boleh? Kalau macam tu, kita doakan dulu bagi mereka yang dah dikonfirmkan ataupun yang tengah melalui ataupun akan buat operation dan sebagainya. Doktor dah bagi date dan sebagainya. Kita doakan anda semua semoga sihat ataupun cepat pulih. Semoga anda tabah. Dan hari ini saya nak cerita apa yang you perlu fikir-fikirkan dan buat sesuatu demi untuk menjayakan perjalanan melalui apa orang panggil going through cancer. Okey, nombor satu. Okey, nombor satu, ingat saudara-saudara sekalian, ini semua adalah memang ditakdirkan oleh Allah SWT. Whatever reason, apa saja you kata, saya sebagai orang yang dah pernah kena, saya sebagai doktor, saya sebagai pesakit dan sekarang merawat pesakit pun, saya masih lagi amat percaya bahawa tidak bukan, semua dah ditulis oleh Allah SWT. Jadi itu prinsip pertama kita. Jadi kalau kita boleh pegang prinsip tu, maka kita tidak seberat yang kita sangkakan. That means God yang dah tulis kita akan kena sekian hari bulan, sekian jenis kanser, sekian staging. Is that clear? Cuma sekarang al-sababnya dan cara mana kita nak usaha, sebab Tuhan tak bagi tahu kat kita bila kita dah dikenakan kanser pada tarikh-tarikh sekian, stage sekian, dia tak kata kita akan pergi ataupun dia tak kata kita akan selamat secara senang ataupun secara susah. Maka kitalah kena mencari jalan. So nombor satu, bila kita dah pegang dengan tali itu, jadi kita ingat itu tali pertama. That means semuanya telah ditakdirkan oleh Allah SWT. Okey, baik. Jadi bila orang kata Tuhan nak menduga kita, nombor satu, Tuhan nak meleburkan dosa kita, nombor dua, Tuhan nak mengangkatkan darjat kita, nombor tiga, itu juga nak kena dipakai. Okey, jadi kalau kita pegang tiga-tiga tu, bila kita dapat diagnosis saja, terus pakai terus. Dulu saya mencari-cari jawapan-jawapan macam tu kan, bila dah lambat baru tahu, tapi sekarang you dah nak kena pegang. So saya dah bagi kat you 4 dia punya cara untuk persepsi kita. Nombor satu, memang Tuhan dah tulis. Siap.
Dan Tuhan juga dah bagi jalan, cuma kita tak tahu jalan. Jadi malam ni kita nak cari jalan. Lepas tu saya kata 3 tadi, dia tetap akan menduga kita, kalau pun tak kena kanser, kena lain. Jadi sekarang kena kanser. Nombor 2, dia nak leburkan dosa kita. Kalau ada banyak ke sikit, Alhamdulillah, dia akan leburkan. Memang confirm. Dan last kali ia dah angkat you punya darjat, maksudnya you punya karakter, cara you melihat dunia, macam mana you bertugas, action you dan cara you cakap nanti nak bertukar tak perangai dan sebagainya, gaya hidup, semua tu diangkatkan you supaya you jadi lebih baik. Jadi ramai orang tak boleh melalui proses ni sebab itu terlalu, orang kata apa, terlalu theoretical. Sebab tu mereka akan melaluikan proses-proses seperti apa? Denial. Denial tu maksudnya dia menyangkal. Oh, kenapa aku kena kanser, betul tak? Saya tahu, kalau you rasa sedih, hari ni you dapat diagnosis pagi tadi, malam ni you tak boleh bercakap, you tergamam, ataupun you menangis, atau you marah, okey. Apa lagi perasaan yang you rasa? Cuba tulis kat saya. Tadi ramai yang bagi pengalaman lepas tu, cuba kita kongsi dengan orang yang belum kena lagi. Pastinya yang tengok ni pun bukan semua yang kena kanser, of course kan, minority yang kena, tapi majority kadang-kadang you menunggu giliran you. Sebab apa? Kanser kan saya kata 1 in 4, 1 in 5. So kadang-kadang you marah, kadang-kadang you rasa sedih, you murung, you tak mau bercakap dengan orang lagi dan you give up. Ini perasaan-perasaan yang normal. Saya ulang lagi sekali, yang biasa, dan jangan you rasa benda tu pelik. Kadang-kadang you kena bagi peluang mereka, orang panggil apa, lepaskan dulu. To let go dia punya rasa pening kepala, frust dia, dan kadang-kadang dia rasa kebas. Orang putih kata numb. Dia jadi blur, dia jadi kosong, tak tahu apa nak fikir. Tahu tak, dia jadi macam robot. Ada tak dalam kumpulan kita ni? Ada kan? Ada setengah tu dia panggil zero feeling, no feeling. Ya, nak buat macam mana? Kena kanser macam tu. Ramai juga orang yang macam tu sebenarnya. Tapi kebanyakannya macam saya dulu pun memang bila kena je jawapan confirmation, kita dah agak kita akan kena kan, kita dah pergi biopsi, doktor dah pergi hantar lab. Nak tunggu lab tu saja, nak tunggu result hari ni datang ni, katakan hari ni kita dapat surat tu ataupun dapat call, dapat teks ke, kata nurse kata doktor dah confirm gini, cuma you kena datang tengok follow up besok, kita nak scan pula. Lepas tu ada scan lagi. Jadi test demi test tu saja kita dah agak ini macam nak kena ni kan. Tetapi bila kena betul-betul jawapan confirmation dah kata sah tu, masa itulah setengah orang kata dunia dia berputar, setengah orang kata dunia dia berhenti. Saya dulu tak ingat lain, mata, hati semua ingat kepada family saja kan. Sebagian besar nampak muka anak, sebagian besar nampak muka isteri, muka mak lagi yang masih hidup kat kampung, macam mana nak cerita nanti macam-macam. Kalau yang buat bisnes tu kadang-kadang terfikir pula apa nak jadi. Dia jadi macam 1001 macam, tahu tak? Jadi kadang-kadang macam saya tu bawa balik kereta, nak balik ke rumah tu, you bayangkan perjalanan antara dapat berita, nak bagi tahu berita tu kepada family you kan. Jadi pengalaman-pengalaman ni lah kadang-kadang kita merasakan amat sukar dan paling susah dan tak tahu. Kadang-kadang kita lupa yang kita kena kanser pun. Kita lebih risau kepada orang yang nak dengar cerita kita ni. Faham tak? Macam mana anak kita nak hadapi bapaknya yang baru dia masih sekolah lagi. Faham tak? Jadi tuan-tuan sekalian, saya nak bagi tahu satu. Ini dia. Ini ayat yang magicnya. Kanser adalah bukan hukuman mati. Saya ulang lagi sekali. Cancer is not a death sentence. Boleh faham tak? Jangan ambil cancer bila dapat berita mengatakan boom, anda akan mati. Itu adalah magic pada malam ni. Kalau you boleh pegang tu, yes, kalau Tuhan kata memang ini cara yang kita akan pergi, kan kita dah redha. Kan tadi kita kata kita percaya ini semua takdir Allah. Kalau dah ditakdirkan, kita tak boleh buat apa-apa. Tetapi Tuhan tak kata kita tak boleh buat apa-apa. Maka you tak boleh kata habislah, mati, langsung perkataan ini tak dibenarkan. Kalau you bolehlah daripada sekarang, kalau belum menggunakan perkataan apa-apa, perkataan mati tak boleh digunakan, perkataan habislah tak boleh digunakan. Sebab apa? Saya dah kata tadi, kanser dari sudut sains. Saya tak cerita dari sudut motivasi. Saya cerita melalui sains sebab zaman sekarang dah ada 2-3 protokol yang saya akan cerita malam ni pun. Apa you kena buat? Nak pilih yang mana? You yang buat keputusan. Jadi you kena kata apa? You kena kata I am still alive.
Selagi mana aku lagi hidup, aku akan lawan sebab aku dah sampai peringkat dah habis dah. Krisis yang marah, deny, menyangkal, blur jadi zero, tak nak fikir, paling lama 2-3 hari lah kot. Bila datang seminggu tu, you dah memang bangun. Bahkan setengah orang hari tu juga dia nak lawan. Hari tu juga, let's go and do it. Faham tak? What can I do now? Setengah orang macam tu. Of course, sebagian besar daripada anda kata, nanti dululah nak fikir, nak buat apa. Jadi, yang nak buat apa tu yang saya nak cerita malam ni. Faham? So, number one, cancer bukan satu hukuman mati. Is that clear? Bukan hukuman gantung. Is that clear? There are banyak jalan sekarang yang saya nak bagi tahu kepada anda melalui pengalaman dan melalui kajian dan melalui orang dah lalui pun dah. Ramai dalam dewan pula, dalam kita punya grup-grup ni pun boleh bagi sharing dengan you. InsyaAllah tadi saya nampak ramai bersemangat kuat, dia orang punya tabah, they go through. Right, number one. Siap? Dah buat tu semua? Next. Okay, you can say I'm still alive. Yes, that's good. Katalah apa pun dengan syarat dengan kata habislah. Jangan kata apa? Matilah aku. Is that clear? Ingat ni. Okay. Nombor dua, kalau nak sedih lagi sekali, lepas minggu kedua pun masih lagi rasa macam tak confident semua, biarkan. Biar dia, orang panggil luahkan. Orang putih panggil katarsis. Dia mesti ada macam hinguih tu. Dia kena habis hinguih-hinguih dia dulu. Baru kering, baru you pergi lawan pun boleh. Sambil-sambil lawan pun kadang-kadang hinguih tu dia main balik. Menangis balik, sedih balik, tak tidur. Itu kebiasaan. Ingat, kebiasaan tu boleh kita atasi. Lepas tu, you nak kena belajar pada malam ni juga, tidak tengok lain daripada mati kita tinggal kepada Allah yang menentukan. Betul tak? Hidup mati dia. Okay. Tetapi yang saya nak you fokuskan ialah you kena fokus you boleh baik. You akan baik. Dan kalau you ikut saya punya prinsip dalam protokol, bila you nak keluar lepas jumpa saya, berjabat tangan ke kata Assalamualaikum, you mesti hafal perkataan aku baik, aku baik, aku baik. Belum buat rawatan lagi, aku baik. Sebab apa? You nak kena nampak yang you akan baik dan nampak macam dah baik dan hafal cuma 2 perkataan. Aku baik. Daripada kanser, kenapa tak boleh daripada kanser? You ingat kanser ni pelik sangat daripada diabetes ke? Orang heart attack pun boleh mati? Betul tak? Kenapa tak kata heart attack lebih menakutkan? Kenapa tak kata orang kena TB menakutkan? Betul tak? Kenapa tak kata orang kena psoriasis yang sampai tak boleh bangun, tak boleh yang kena GERD pun kadang-kadang macam nak mati pun ada, betul tak? Sampai tak boleh nafas pun ada, betul tak? Jadi sebenarnya kanser tu diberi takrif yang terlalu menakutkan. Jadi hari ni, malam ni kita nak selesaikan. It is not any better ataupun any worse than any better tu taklah. Any worse. Dia tidak lebih teruk daripada penyakit-penyakit kronik yang serius sampai macam gout yang tak boleh jalan, tak boleh semayang semua tu. Kadang-kadang dia orang lebih seksa 2-30 tahun daripada anda yang kanser paling lambat you lawan setahun 2. Okay, let's go. So, bila you boleh visualize, you boleh nampak yang you akan baik, dan Dr. Nordin kata dia akan baik, dan dia visualize akan baik, 3-4 bulan pertama, you bergaduh dengan Tuhan pun kadang-kadang. Pasal apa? Aku, kenapa tak dia isap okok, dia tak kena kanser. Semua tu biar dia keluar. Tetapi, you kena sampai satu ketika, you have to stop it. Exactly. You have to stop it from all this negative punya talk, masalah-masalah berlawan dengan Tuhan punya kuasa dan sebagainya itu. Redha, bila dapat redha, orang putih panggil acceptance. Nah, prinsip pertama untuk mereka yang nak cepat baik dan bila terima aja diagnosis tu, kalau boleh secepat mungkin terima diagnosis tu, terima. Maksudnya redha. Baru cepat. Tapi itu teori. Practical, some people take 1 hari, some people take sebulan, some people tak mau pergi langsung jumpa doktor pun ada, kan? So, lepas kita redha, accept, you kena belajar take action. Dah redha tak cukup, kena take action. Actionnya apa seterusnya? Cari detail. Okay, cari detail. Maksudnya macam ni. You kena tahu kanser apa. You kena tahu stage berapa. Dan you kena tahu apa jenis rawatan yang sedia ada di hospital dulu. Sebab you pergi jumpa doktor. Okey, sebab kes-kes nak confirm ni tak boleh pakai bomo, tak boleh pakai scanning biasa, pakai dengan jari 2 gitu, kata you cancer, tak ada masalah semua. Tolong, ni tak ada masa kita nak main-main dengan bomo-bomo saja. Sebab apa?
selalunya nanti dia orang kata orang buat pula dah. Tu jadi cerita lain. So lebih baik kita secara profesional ini, doktor dah tahu, dia dah besoknya dah sah, dia cuma nak tengok stage berapa pula. Maka kat situ dia kan akan minggu depan bagi date kat you, buat scanning. Kalau boleh jangan lambat. Kalau doktor kata nak minggu depan ke nak bulan depan, ni nak hari ni kata. Pasal apa? Yalah, kita kan nak lawan cepat kan. So lagi cepat you selesaikan lagi bagus. So problem macam ni you tak boleh delay. Doktor kata okey, you tak ada apa-apa, paru-paru clear, cuma kat bahagian pankreas atau kat bahagian breast saja. Breast pun cuma stage 2 sebab dia dah keluar sikit. You belum lagi kena bahagian lymph node ke apa-apa, dia tengok pun clear, stage 2 katakan, or stage 3, whatever. At least you tahu what is your status. Habis? Fine details lah. That means you kena tahu jenis apa dan sebagainya. Sebab apa? Zaman sekarang walaupun saya holistic medicine ataupun saya lebih kepada wellness medicine yang tak menggalakkan pakai poison, nak operate radiation, tetapi ada kes-kes kanser zaman moden sekarang ni, saya benarkan dan saya galakkan you cepat-cepat buang. Katakan dia baru katakan stage 1 in situ. Tahu tak in situ? In situ mean dia kat situ. Senang bahasa kampung lah. Bahasa putih dia panggil cancer in situ. Maksudnya dia kat situ sahaja. Dia tidak berkembang, tidak merebak dan sebagainya. Kalau kita operate je kat situ, kadang-kadang dia buat cuma lumpectomy saja ataupun just mastectomy saja. Kalau clear. Okay? That means you punya border dia tu very clear. To me, that's fine. Tetapi, kalau dah mula spread, kalau dah mula doktor pun was-was apa nak buat, saya nak bagi lagi jalan. Berarti kita nak bagi jalan supaya boleh pilih. Anyone of you yang stage 1, stage 2 atau cancer pediatric, cancer leukemia, cancer ni lah darah kan, sekarang zaman moden punya perubatan boleh diterima pakai, no problem. Is that clear? It's not something yang kita kena bergaduh pula pada malam ni. So yang tu cepat. Cuma kalau nanti bila doktor nak bagi kat you injection selalu-selalu, kalau dia kata kat you, you kena sampai 7 cycle atau 8 cycle, setiap minggu kena buat 3 kali dan sebagainya, lepas tu kena rest, lepas tu datang balik kan, lepas tu inject lagi, kena pakai vein. Kalau dia kata saya nak pakai pot, tahu tak pot? Pot ni maksudnya dia macam ada satu tempat khas dah diproses dengan vein you tu, dan vein you nanti apa? Vein tu nanti tebuk sikit kat situ, dan setiap kali dia nak bagi ubat dia cuma pakai pot tu. Saya cadangkan you ambil pot tu. Jangan biarkan cucuk selalu sangat, sebab apa? Selalunya bila pakai kemoterapi dan sebagainya tu dia jadi macam terbakar. Dah jadi macam getah keras dah. Line saya dulu pun habis ni. Faham tak? Timbul-timbul dia naik macam getah-getah tu, tak elok lah. Satu. Nombor dua, nak injek lagi besok tak boleh. Sakit tu tak cerita lah. So, tentang takutnya pula dengan kemo, dengan ni semua ni, saya dah kata tadi, kalau dia punya kesan nanti dah memang ada kejayaan yang banyak, dan macam saya kata tadi kan, kalau stage 1 ataupun stage yang simple-simple yang boleh kita buang cepat, dan kalau kita terpaksa kemo sekejap untuk nak selesaikan semua tu, habiskan bicara tu. Paling lama 4-5 bulan selesai, settle, okay? Tapi yang sebenarnya kes-kes yang lebih susah, yang lebih dah spread, dan kadang-kadang doktor dah buat rawatan, dan you dengar-dengar pun kes-kes yang macam you baru tahu hari ni, you boleh kan Google, boleh check tengok apa dia punya diagnosis dan dia punya prognosis. Prognosis ni maksudnya apa tu, chance untuk kita recover dan sebagainya. Nah, kalau kes-kes yang stage 3, stage 4, yang ni kita kena kerjasama dengan rawatan yang tambahan. Iaitulah, dengar saya nak beritahu kat you. Ni, daripada hari ni dah nak kena, katakan pagi tadi dapat surat tu kan. Daripada malam ni juga, you dah nak mula tukar walaupun stage 1 ke, 2 ke, 3 ke, 4 ke, you dah nak kena tukar, apa dia? Persepsi you tentang hidup you. You dah tak boleh sama dahulu lagi dah. Maksudnya bukan tak boleh happy balik. Tapi cara you makan, cara you minum, cara you lihat orang, cara you bercakap, cara pemikiran you. Sebab semua tu memainkan peranan. Contoh, you malam ni juga pi ambil semua gula kat dapur tu lah ni. You nak bagi kat siapa, bagilah. You dah tak dibenarkan makan gula langsung daripada sekarang. Tak kira you percaya tak percaya ke I, itu soal you. I cerita pengalaman I, dan banyak orang yang saya dah bantu. Gula is out. Nombor 2,
you kena malam ni mulai sekarang, berarti you dah mula lawan ni. Sebab tak guna you visualize kata you nak sihat, tapi perbuatan you tidak mengarah kepada nak sihat. Dan you mesti kata lah, takat gula je boleh baik ke? Ni saya nak cerita ni. Kadang-kadang sesimpel tak makan gula lagi dah. Dan susu-susu moden kan saya kata jangan lagi dah. Dan daging-daging semua tak nak lagi dah. Sebab apa? Tiga-tiga ni buat sementara you tengah dapat diagnosis kanser ni, dia adalah baja. Logik tak? Kalau you kena kanser dan you tahu penyebabnya, asal-usul tu ada lagi cerita lain. Tapi sekarang ni, demi untuk membetulkan keadaan yang you dapat buat sekarang ialah namanya susu, gula, gula, susu dan daging out. Buat je, okey. Dan bila you nak tahu detail besok, ambil DND cancer diet yang saya kata paginya air, buahnya berapa gram, apa jenis buah, sayurnya banyak mana, belajar tu semua. Okey, ambil nanti Kak admin saya kata saya nak ambil program DND diet untuk kanser. Sebab apa? Sampai malam saya suruh puasa tu semua nanti dengan cara berapa gram sayur semua tu, you langsung tak bagi peluang untuk kanser you up daripada stage yang you dapat sekarang. Katakan doktor kata you stage 2, jangan biarkan dia stage 3 pula. Faham tak? Stage 3, jangan biar stage 4. Stage 4, jangan biarkan dia sampai attack organ-organ yang dia dah attack organ-organ lain, tetapi jangan bagi tambah lagi organ-organ lain lagi. So kita kena perangkap dia, kita kena lawan dia. Sebab kanser dia macam kita pergi Formula 1 racing, tahu tak? Dia dah sampai ke sana, faham tak? Oh, you nampak tak bulan kat sana bang? Akak cantik kan? Orang yang kena kanser, you tahu tak? Salah satu daripada dia punya ilmu ialah bertutur, bertafakur dengan bulan. Ni. Terutama sekali wanita yang ada masalah hormon punya kanser yang menyebabkan you kena kanser semua tu, bulan malam ni boleh diguna pakai. Cantik tak belakang tu? Bukan nak menunjuk, kebetulan Tuhan bagi rezeki pakai bulan. Bulan antara terapi kita. Baik, balik. So you kena make sure makanan you dijaga betul-betul. Sebab makanan bagi saya adalah sama kuatnya dengan kemoterapi. Saya ulang. Kalau you jaga makanan betul-betul, dia sama kuat dengan kalau katakan you tak payah pergi radioterapi, you ganti dengan makanan. You tak payah pergi kemo, you ganti dengan makanan. You tak payah operate pun kadang-kadang, try makanan dulu. Jadi malam ni, kalau mereka yang mati akal, nak buat pilihan, saya bagi tahu macam inilah, senang. Bagi peluang pada diri anda selama 2 bulan hingga 3 bulan sahaja untuk mengikuti program alami secara natural tanpa you masukkan racun dulu dalam badan you. Boleh tak boleh faham? Saya cerita tadi yang stage 1, stage 2 dah clear. Yang saya cerita ni stage 3, stage 4. Yang doktor pun belum pasti sama ada boleh cure tak boleh cure. Kita nak kena jalankan sistem dinamakan alami dahulu. Sebab apa? Pada dasarnya you kena kanser pun disebabkan yang alami itu telah terganggu. Maksudnya sepatutnya makan baik, jaga diri dengan baik, tidur kena cukup, semua tu tak dijaga. Maka sekarang apa salahnya you betulkan dahulu. Mana tahu sempat lagi masa you jaga makanan, jaga tidur, jaga matahari, semua tu kan, semua tu saya dah ajar. Bila you tingkatkan balik polis you, tingkatkan balik doktor-doktor dalam badan you. Kan ada nurse dalam badan kita, ada ambulans semua tu. Dia nak kerja tapi you tak bagi peluang. So cara nak bagi peluang sekarang ialah tolak ke tepi racun. Apa dia? Gula, susu dan daging. Ialah termasuklah makanan-makanan proses daripada plastik yang masuk dalam ada expiry date semua you dah faham kan? Makanan-makanan GMO semua you dah faham kan? Banyak kali saya lecture. So you tolak tu semua. You start off, berapa bulan saya kata, bagi kita bersama berkongsi pendapat, pengalaman selama 2 hingga 3 bulan saja. Kenapa saya kata 2 hingga 3 bulan? Bulan pertama kadang-kadang maklum saja makanan, dia sementara vitamin, mineral yang bagus-bagus, jus-jus yang saya bagi koktel untuk kanser semua tu, you ikut terus. Memang ada formula dia lah, ikut. Saya dah buat dah pun. Ikut. Macam you kena kemo tu, tetapi instead of kena kemo, you kena makanan. Oh, bolehlah kan? Takkan you nak muntah kalau makan banyak buah, takkan nak muntah kalau makan banyak sayur, kalau banyak greens buat jus, takkanlah you tak boleh. Kadang-kadang you rasa sikit-sikit, kadang-kadang angin-angin sikit, kadang-kadang nak sikit-sikit. Tak apalah, you punya bowel tu biar dia keluar lebih kerap sikit kan. Jadi minum air cukup, kencing cukup semua. Wah. Jadi bila you bagi peluang macam tu, body kita sebenarnya
kuatnya, lebih kuat daripada kuasa racun-racun ni yang nak bunuh kita punya cancer cell tu. Sebenarnya cancer cell, saya ulang, cancer cell sebenarnya takut pada kita yang original. Dia seronok kita yang tak original, yang dah menukar wajah dalam stres, bergaduh dengan laki bini kan, expose tempat kerja, bergaduh dengan bos dan sebagainya. You tahu kan cerita-cerita kenapa orang kena kanser, selalu saya kata ada masalah psikologi yang 10-12 tahun dahulu. Ada orang ketiga, orang keempat dan sebagainya. Memang itulah salah satu sebabnya, tak kira makan, habuk, asap, kerja tempat kilang, semua yang ada gas. Ada radiation semua. So, jadi tuan-tuan sekalian, kita kena bagi peluang balik. Body kita tu lama dah tunggu untuk nak lawan semua. Takat-takat kanser tu dia makan je. Saya ulang. Takat-takat kanser tu dia makan je. Kenapa sekarang masih lagi tak baik kalau macam tu? Sebab body kita tak cukup. Tak cukup bulat, tak cukup ni peluru dia dah habis, napang pun tak ada semua apa-apa. Dah 10, 12, 15 tahun dahulu kita dah rosakkan. Jadi malam ni kita jangan bergaduh. You dah kena kanser sekarang, apa you nak kena buat? Saya kata tadi, bagi 2 hingga 3 bulan ikut diet yang dipanggil DND Cancer Diet. Buat betul-betul. Nanti UPM ke admin saya, kalau nak cerita lagi kena program tu kan ada 29 bulan ni. Tapi bukan pasal program tu. You boleh ambil anytime, saya dah buat online. You boleh copy, belajar betul-betul. Okey. Pendek cerita, dalam program tu dia yang paling utama, kalau you boleh jaga 3 tadi, apa, susu, gula dan daging tu you dah mula beres, jaga air sikit dan puasa malam, you dah complete my show. Okey. Cuma saya nak tambah satu lagi. Apa lagi you boleh buat? You daripada hari ni you kena cari apa tu, saya nak bagi sugar dah bagi tahu tadi. Okey. Saya nak bagi amalan-amalan tambahan selain daripada koktel saya. Nombor 1, you kena pergi cari dulu, saya tak tulis ni, vitamin D3. Terkenal D3, vitamin C, kalau you nak makan apa tu, buah-buahan dan sayur-sayuran semua tu ada vitamin C. Tapi saya nak kena bagi tambahan untuk you buat support kat rumah. Daripada hari ni, besok you pergi cari kat farmasi pun ada. Satu nama D3, kalau tak ada you order daripada saya pun tak apa. Tapi yang penting bukan itu, kat farmasi dah ada D3. Cuma yang penting you kena ambil at least 20,000 unit. Saya ulang, kalau kanser ini dapat tahu 20,000 unit. Kalau you tak pasti, ambil 10,000 dahulu cukup, untuk takut saiz badan you kecil. So saya terlebih cakap tadi sebab sebenarnya saya bagi diri saya 20,000 international unit. Vitamin D3 ini bagi mereka yang tak kena matahari langsung lah. Kalau you rajin kena matahari, ambil 10,000 pun cukup, 10,000 international unit. Tetapi disebabkan you kena kanser, you kena up daripada kebiasaan. Kebiasaan orang ambil cuma 5,000, apa tu, D3. So D3 is very important. Make sure you ambil yang pure punya D3. Nombor 2, ini tambahan. Nombor 2 ialah kalau you datang tempat I dalam 2-3 bulan ni, you kena ambil vitamin C yang kuat. Okey, C kalau bagi saya tu ada beberapa gram mengikut you punya berat badan. Okey, tapi pendekkan cerita, kalau you boleh ambil antara 2 hingga 4 gram sehari. Saya ulang, 2 hingga 4 gram. 2,000 hingga 4,000 gram sehari. Ni amalan yang nak lawan, kalau yang tak buat keputusan lagi nak pergi kemo tak pergi kemo ni, buat ni dulu. Apa jadi bila you dah ambil D3 dan vitamin C? Vitamin C saya kata berapa? 2 hingga 4 gram. Kalau tempat saya, you datang kita bagi drips. Okay? Kita bagi supaya masuk sampai 15 hingga 30 gram. Mengikut you punya berat badan, adalah formula saya bagi. Wajib. Saya tak kira you nak kata apa kat saya, you kata sebab apa. Kalau you tak kena, you tak tahu. Masih nak bergaduh lagi. Boleh tak boleh vitamin C dan sebagainya. Halo abang. Orang dah satu dunia pakai, hampa duk nak gaduh lagi. Apa punya cerita ni, betul tak? I tak kisah. Sebab yang saya bagi nasihat ni adalah kalau saya kena, saya yang akan bagi macam tu. Jadi orang kata, doktor, kenapa you buat klinik you tu sangat? Sebenarnya saya buat untuk diri saya. Tapi kalau dah buka klinik macam tu, apa salahnya orang lain nak datang ambil? So, vitamin C is one of the best. So, saya kata apa? C, D. Okay? You tak ingat tak apa sangat, tapi sekurang-kurangnya you dah ada apa orang panggil, dah ada jalan, option untuk you pilih. Satu lagi, kalau you boleh apa tu, yang ni tak ada kat pasaran pun, you nak kena datang, ada satu nama yang panggil mistletoe. Mistletoe tu selalu saya sebut-sebutkan lately. Yang ni terpaksa import daripada Germany. Very good untuk orang-orang yang nak cari option yang
melalui apa orang panggil holistic medicine atau naturopathy. Semua ni natural, tidak ada racun langsung. Lepas tu kita selalunya bagi banyak lagi vitamin-vitamin yang di dalam C tadi, kita campur dengan contoh glutathione, kita bagi B complex, ada lagi. Dan kita tidak lupa kepada orang yang baru kena, selalunya kita suruh bunuh cacing-cacing dalam badan dulu. Kita bagi ubat cacing pun, umpamanya Zental, ya. Yang ni semua saya kena bagilah. Maksudnya doktor yang pandai dari naturopathy, dia tahu apa nak dinyahkan dalam badan sebelum kita masuk makanan-makanan baik pun. Sebab apa? Kalau lagi cacing duk ada dalam badan, you ingat you tak ada kan? Orang dewasa. Bahkan dah dikenal pasti cacing, ada fungus lagi dalam badan kita. Sebab tu di Itali tu ada satu doktor yang famous, dia cuma bagi katakan ambil sodium bicarbonate, dia minum dan sebagainya tu semua tu, dia suruh patient dia, kadang-kadang dia bagi alkaline kan body dan sebagainya. Tapi itu kerja doktor naturopathy. Berarti ada ruang 2-3 bulan ni you cuba lawan kanser. Kalau dia kecut, kalau dia mula slow down, dan kalau tengok blood result dia lebih cantik, berarti you dah ada ruang jalan untuk secara alami, secara natural. Tidak berarti you tak masuk kemo langsung. Bahkan saya pernah kombinasi dengan kemo pun. Sebab apa? Kemo ni dia cepat, dia bom kan, dia macam kapal terbang datang, dia nampak kanser sel, boom, dia bagi. Lepas tu memanglah kepala kita botak lah, rambut luruh lah kan, tak lalu makan, pecah mulut lah, rasa muntah semua. Itu kesan sampingan. Tetapi body kita kalau kuat dengan cara alami, dia boleh cover masalah-masalah poison ataupun kesan sampingan radiation dan sebagainya. So kita boleh kombinasi. Ada kes-kes yang kalau you punya breast dah sampai dah terborai, faham tak? Dah bengkak sampai nak angkat tangan tak boleh. Yes, you may have to operate pun. Sebab apa? Bukan soal alami ni tak boleh handle ni, tetapi disebabkan benda tu dah jadi keras, dah kematu dah. Terpaksa buang juga. Ovary tu sampai you tak boleh kencing, sampai buang air besar tak boleh. Kalau kanser atau kolon semua tu kalau kena potong lah kan. Sebab apa? Kalau nak tunggu makan 2-3 bulan ni, kadang-kadang yang tu takut tercepat pergi depan. So jadi ruang tu ada 2-3 bulan pertama ni. Lepas bulan kedua, bulan ketiga kena buat keputusan. Oh, dia dah mula kecut, alhamdulillah, sambung cara alami. Oh no, dia lagi membesar, dia lagi teruk, tak boleh nafas, itu tak boleh main. You kena kombinasi dengan permodernan punya medicine. Jadi itu cara yang paling you jangan pening kepala. Okey, jangan pening kepala. Yang tak boleh ialah dengar kata orang yang tak ada pengalaman, nombor satu. Nombor dua, yang recommend macam-macam. Dia kata A bagus, hang pergi beli A. Dia kata B bagus, B. Lama-lama muka kita sampai jadi merah, liver sampai rosak. Pasal apa? Liver tak boleh sangat benda baik pun kalau terlalu banyak. Faham tak? Okey, katakan saya kata vitamin C bagus. Lepas tu kawan tu kata besok vitamin apa pula K ke apa bagus. You tak boleh dengar macam tu. Dia kena seorang punya kalau orang kata macam perguruan lah, macam mazhab dia kan. Maksud dia dah belajar ilmu macam ni, dia dah ada pengalaman, you ikut betul-betul. Tak boleh 3-4 ikutan you, tak boleh. Body kita tak boleh terima. Lepas tu ada pula orang MLM nanti mai jual pula, kata yang ni yang tu pakai testimoni tu semua. Tolong. Bukan I tahu sangatlah dalam perniagaan macam ni. So jangan ambil enteng benda ni. Baik, okey, dah habis So saya kata apa? Ada peluang ruang kedua. So satu western medicine, satu alami yang profesional, yang telah ada pengalaman. Is that clear? Bukan saya seorang, ramai lagi kot doktor di satu dunia pun yang dah bijak-bijak untuk lawan kanser ni dah ada. Saya Tuhan bagi okey sikit tu sebab pengalaman lah kot. Takat ilmu je saya pun tak cukup lagi. Tapi pengalaman tu memungkinkan saya berani. Kata kalau aku kena, ni cara aku akan buat. Bahkan saya sanggup recommend pada doktor-doktor pun datang jumpa kita untuk buat rawatan sebab dia tahu. Kadang-kadang dia pun kat sana pun tak jalan juga. Okay. So seterusnya jangan tinggalkan, sambung. Jangan tinggalkan langsung gaya hidup harian yang biasa you buat. Saya faham. Bila you dah di macam ni, kita macam dah terbelah bagi dua.
kita jalan dulu, jalan satu perjalanan hidup, tapi bila kena kanser dia macam pecah dua macam tu. Satu yang sepatutnya macam normal, aku pergi kerja, aku jaga anak, aku cuci kereta, aku pergi ada hobi dan sebagainya. Tapi bila dah kena kanser, you ada satu lagi hidup you. Nak kena jaga kanser, nak kena lawan kanser, nak tukar makan, tak boleh join lagi mengopi macam biasa, supper dah tak boleh nasi lemak dan sebagainya, faham tak? Pagi-pagi orang ajak pergi roti canai, dah mula tak boleh, nak kena makan buah sebagainya. Jadi you kena berkorban kalau nak baik. Tapi insya-Allah boleh baik. Saya cerita ni, ya Allah, saya minta Tuhan tak bagi saya sombong lah, tak bagi saya bongkak dan rasa saya pandai. Sebab apa? Saya takut. Sebab Tuhan menduga. Kadang-kadang jatuh juga air mata saya seorang-seorang. Takut saya ni takabur ke bercakap besar. Tapi insyaAllah, demi untuk anda yang memang mati akal. I know some of you do not know what else to do already. And some of you dah relapse pun, betul tak? Kena lagi sekali dapat diagnosis. Dulu dah dapat 4 tahun lepas atau 7 tahun lepas. Kena lagi sekali. Macam mana nak buat? I guarantee you, insyaAllah katanya, you lawan betul-betul 2-3 bulan secara alami. Kalau tak boleh, baru kita kombinasi dengan sana. Is that clear? Buat bagi peluang. Sebab apabila you campur dengan makan, minum, tidur mesti mencukupi. Ramai orang main dengan tidur. Especially yang kena kanser, mulai malam ni, I tahu you tak boleh tidur sebab baru dapat result tadi kan. Tak apa. Tapi bila ada masa je boleh tidur, terutama sekali tidur malam. Saya ulang, tidur malam wajib untuk orang kena kanser minimum 7 jam. Ataupun paling-paling 6-7 jam tu paling kurang. Pasal apa? Dah dibuat kajian, kalau you tak cukup tidur, you kena kanser susah nak baik. Siapa tahu kenapa? Cepat. Adakah pasal tidur? Sebab dalam tidur Tuhan jadikan 3 jenis hormon. 3, bukan 1. Melatonin, growth hormone, satu lagi, ya Allah, satu lagi apa dia? Growth hormone, one more. Siapa ingat? Malam tu saya dah cerita. Okay, ada 3 hormon, growth hormone, tak salah saya serotonin ke apa satu lagi, okey, tapi ada 3 jenis hormon yang boleh melawan kanser. Jadi tidur adalah terapi kanser. Tak tahu lagi nak buat. Saya cerita pasal makan, pasal tidur, pasal matahari, pasal bulan. Bulan pun dah tak ada dah menyorok dah tu nampak tu. Okey. So dia lari kalau you tak ikut dia. So sekejap lagi you pergi cakap dengan bulan pula. Semua tu menenangkan you punya kanser supaya tidak dia panas. You bagi dia sejuk. Dan exercise. Kan saya kata kalau dulu you exercise, sekarang you masih continue exercise. Cuma kalau you letih sebab mungkin you tak semangat dan sebagainya, you bolehlah orang panggil buat yang ringan-ringan, buat di rumah ke, ataupun kurang-kurangnya bila matahari naik tu kan buat yang ringan-ringan. Kanser tetap kanser, tetapi body you masih lagi normal. Kadang-kadang breast saja yang ada lump. And why is your body sampai tak boleh bergerak? Maksudnya you rasa macam body you satu body cancer. No, it's wrong. Cancer is where it is. So kalau boleh you kecutkan dia sendiri. Maksudnya kalau you rasa dia dah sampai stage 3, you bayangkan dia akan turun stage 2, stage 1. Ada teknik-teknik untuk you hypnotizekan body you supaya jadi kecil. Maka you akan jadi macam biasa balik. Sebab tu you tengok orang kanser, kadang-kadang dia pergi kerja balik. Dia buat macam biasa je. Lagi cepat you buat macam biasa, lagi dekat balik you punya normal routine work tu, lagi cepat you baik. Betul? Ini teknik-teknik yang you kena ikut. Dan last kali ialah tidak lain tidak bukan ialah stres. Mau tak mau you kena handle this. I tahu bila I cerita macam ni tadi terdetik di hati you, patutlah aku memang rupanya ada cerita dulu. Tolong, walaupun saya kata itu benar, tetapi jangan buka file tu banyak kali. Jangan buka balik file tu. You kena belajar tutup file lama, dendam you, marah you, tak dapat maafkan tu semua. Tak ada masa saya nak explain sini, tapi tolong betulkan stres tu. Sebab stres lah. Dan sebab tu saya kata cinta adalah merupakan salah satu daripada penawar semua penyakit. Dan malam ni saya akan cuba stres lagi sekali perkataan cinta. Sebab apa? Ada 6 benda yang you kena buat sebagai tabiat. Selain daripada kita punya sembahyang, kita punya doa, kita punya zikir, itu pun memang salah satu tujuan kenapa Tuhan bagi kanser. Contoh pada saya, kan zaman-zaman jahiliah dulu kadang-kadang rajin, kadang-kadang tak rajin sembahyang dan sebagainya kan. Tapi bila you dah kena kanser, there's no choice. You kalau pasal
semayang, pasal zikir, pasal baca Quran memang rajin. Pasal apa? Dia takut. dia jadi macam teringat balik kan, ikutlah tak lama nak hidup dan sebagainya. Baguslah tu kalau dari segi positif macam tu. Tetapi saya berlawan terus. Saya kata selagi hidup, selagi Tuhan tak jadikan saya pergi ke sana, saya akan terus lawan. So 6 perkara yang you kena belajar ya. Selain daripada yang saya kata dah semayang, dah semua, dah doa, dah nangis-nangis semua tu kan. Pastilah kan. Takkanlah you sombong sebab macam tu. Tuhan bagi kanser pun nak buat dirt, nak buat sombong, ego, sorry lah kan. Bagi saya tu tak ada hikmahnya. Tak ada hidayah langsung pula dah. 6 perkara. Nombor 1, smile. You mesti kata, doktor, hang ni betul kan cakap ni, betul tak? Apa ni, orang baru dapat kanser punya diagnosis? Saya kata selepas krisis lah. Belajar secepat mungkin smile over it. Maksudnya senyum atas masalah you tu. Walaupun you senyum paksa, mana orang boleh senyum sonok-sonok dengan kanser ni kan? Tapi saya dah berpengalaman, saya boleh tahu. Lagi cepat you smile over it, lagi cepat dia baik. Sebab smile ni ada hormon dia keluar. Hormon yang dipanggil endorfin, serotonin, dopamin, semua tu, dia semua lawan kanser. Jadi sekarang you kena berkawan dan cari makanan, cari situasi, cari penglihatan, pendengaran dan cari bau dan sebagainya. Sebab tu saya nak buat perfume tak lama lagi kan, nak bagi you rasa cun, nak bagi rasa sedap tu. Pasal apa? Smile is one of the cure for cancer. Is that clear? So once every time you lepas semayang atau sebelum semayang, cuba you belajar senyum. Nombor 2, you kena cari. Memang kalau masa orang sakit ni, kawan-kawan kadang-kadang dia maisat ya, lepas tu dia hilang kan. So kadang-kadang you rasa banyaknya keseorangan. So mau tak mau macam ni lah. Kalau kawan datang bonus, kalau adik-beradik datang best, tapi mereka juga ada masalah. Mereka kadang-kadang disappear, don't worry. Jangan mengharapkan sangat. Kalau dia orang datang tu best, tetapi bagi kita kena ada kekuatan yang dipanggil love. Self-love. Maksudnya cintakan diri kita balik. You kena anggapkan Tuhan memang dah sayang kita. Rahman, Rahim. Dia memang maha penyayang, maha pengasih. Sebab tu dia bagi kita kena kanser ni sebenarnya. Mesti ada sebab. Saya tahu sangat-sangatlah sebab kenapa saya kena kanser kan. Lepas tu kita kena love. Kita kena, sebab Tuhan sayang kita. Sebab Tuhan nak kita dekat dengan dia. Lepas tu kita kena sayang diri kita sebab kita nak hidupkan balik sel-sel yang dah mula rosak dulu, body kita yang dah kena lanyak dulu, kita hidupkan balik. So love is something that you jangan main-main. It's very, very powerful. You tak perlu cari orang yang kesian pada you. No, we don't need orang yang kesian. Masa ni tak usah mai orang nak buat muka kesian belah. Kita nak orang yang bagi semangat. So siapa yang bagi semangat dengan you banyak dalam WhatsApp group tu, you rapat dengan dia orang. Pasal apa? Dia orang tahu perasaan you macam mana dan dia orang empathy. Yang nombor 3 ialah you kena empathetic. That means you kena bukan kesian, you kena ambil alih tanggungjawab apa kena buat. Dan bila saya kata hari ni buang gula, buang you punya susu binatang tu, buang you punya daging buat sementara sampai baik betul baru nak cheat day, you kena empathetic, kesian pada diri you. Dah lama dia kena lanyak. Jangan dok kata Allah nak buat macam mana terliok. No. You kena disiplin. Dan jaga baik perkataan yang you guna dalam masa 2 bulan 3 bulan ni sampai you baik betul. Tidak ada satu perkataan yang mati, saya kata. Tidak ada perkataan yang habislah. Tak boleh langsung you biarkan orang masuk dalam teks pun mengatakan tentang family aku macam ni, dia pun habislah lingkup semua. Sorry. You ada kawan macam tu, you block dia untuk sampai you baik. Kata minta maaf, aku tak boleh terima hang lah 2-3 bulan ni. Sorry lah, aku nak rest kejap. Buatlah cerita. Cannot. Why? Because otak you tak boleh asingkan. Bila dia dengar perkataan yang tak elok, memang dia akan sampai signal yang tak elok. Itu je. Kalau you kata benda yang walaupun you belum baik, masih bengkak lagi, masih keluar lagi, ada kanser semua tu, tapi you kata you dah baik, otak you akan basuh dan cleanse. You kena percaya ni. Sebab orang dah buat kajian pun dengan menggunakan minda saja, dia boleh kecutkan. Okey, dan seterusnya you kena positif all the time. Ini bukan soal motivasi, soal tak ada jalan lain. You kena all the time positif. I'm well, aku sihat. Dan terus last kali ialah kalau boleh bantu diri you. Bantu diri you jangan sedih, bantu diri you untuk bangun balik. Selagi boleh buat je.
Dan kalau you tengok balik saya punya EFT yang ketuk-ketuk, kan ingat tak yang saya buat ketuk-ketuk semua tu, belajar sikit macam mana nak hidupkan balik daripada sedih. Walaupun aku sedih, kan ingat tak, aku terima apa adanya, aku masih sayang pada diriku. Ya Allah, aku sakit sangat ni memang. Lepas tu kan kali ketiga you kata aku dah baik, aku dah baik, aku dah baik, aku dah baik. Betul tak? Ikut balik semua tu, InsyaAllah. Saudara sekalian, saya ambil masa sikit pada malam ni sebab saya memang feel apa yang saya pernah lalui, dan saya tahu bila you terima, saya lebih prihatin kepada perasaan you sekarang. Make sure perasaan tu dijaga betul-betul, jangan over apapun, jangan terlalu ekstrim, ya, maksudnya yang sedih-sedih tu. Jangan terlalu biarkan dia melarat, okey, dan jangan kesiankan sangat pada diri you. Minta maaf saya kata, don't pity yourself too much. There's no time. You just have to tell yourself you're strong enough and you can do it. Memang boleh. Yang cakap ni pun pernah melalui 2 kali kan. So kalau saya cakap kata boleh tu, bukan kata melawak-melawak tau. Dah pakak beberapa kali, dah tak boleh dengar semua. Jadi tuan-tuan sekalian, anda boleh. Saya percaya dan saya yakin. Memang orang kata cakap tak serupa bikin. Ya, bahu yang memikul tu lebih berat daripada mata yang memandang, betul. Namun, I believe you can do it. And I don't care whether you believe me or not, I believe in you. Is that clear? So, insyaAllah, saudara sekalian, kirim salam pada mereka yang perlukan sedikit bantuan, nasihat, bagi semangat. And saya dah bagi jalan apa you kena buat. Ada secara summary-nya 2. Satu secara konvensional, satu lagi secara alami. Dan nombor 3 ialah secara kombinasi. So, semua tu boleh mengikut keadaan dan suasana kanser you. Jangan risau. It is curable. Saya ulang, dia boleh disembuh, InsyaAllah, dengan syarat you ikut apa yang saya nasihatkan tadi. Demi untuk kesihatan anda, janganlah sekali-kali anda putus asa, dan ingat, cintai diri balik sebaik mungkin. Jagalah apa yang saya ceritakan tadi. Baik, terima kasih. Saya doakan anda semua sihat walafiat. Dan semoga Allah memberkati apa yang kita belajar pada hari ini, dan anda berilah manfaat ini kepada seramai mungkin. Share dengan mereka, boleh tolong saya, please press the word share now, okay, and tell them that we love them, and we doakan pada semua sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, terima kasih banyak.